Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para penonton yang berada di mana saja anda berada, sama ada mengikuti siaran ini di TV Al-Hijrah ataupun di platform media sosial seperti platform media sosial saya, Amirul Mesyari, dan juga Dr. Fakhur Razi ataupun Ustaz Don ataupun Saudara Kawi. Teruskan bersama kita untuk menghayati Al-Quran di dalam program 30 hari 30 ayat. Kebetulan kita sudah masuk di 10 hari terakhir. Marilah kita mempergiat amal dan juga perbuatan baik kita khususnya di bulan Ramadan dan tidak meninggalkan Al-Quran yang turun di bulan yang mulia ini. InsyaAllah hari ini kita bersama dengan Dr. Fakhur Razi daripada Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur bersama-sama dengan kita setelah 20 siri bersama dengan Ustaz Don. Kali ini Dr. Fakhur Razi akan membantu kita untuk mentadabbur Al-Quran. Dan kali ini kita akan menghayati dan cuba memahami beberapa perkara yang terkandung dalam surah Az-Zumar. Dan tanpa membuang masa, saya ingin mempersilakan Saudara Kawi untuk memperdengarkan bacaan daripada ayat ke-38 surah Az-Zumar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. Maksudnya, dan demi sesungguhnya jika engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka yang musyrik itu, siapakah yang mencipta langit dan bumi? Sudah tentu mereka akan menjawab Allah. Katakanlah kepada mereka, kalau demikian, bagaimana fikiran kamu tentang yang kamu sembah yang lain dari Allah itu? Jika Allah hendak menimpakan daku dengan sesuatu bahaya, dapatkah mereka mengelakkan atau menghapuskan bahayanya itu? Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, dapatkah mereka menahan rahmatnya itu? Katakanlah lagi, cukuplah bagiku Allah yang menolong dan memeliharaku. Kepadanya lah hendaknya berserah orang-orang yang mahu berserah diri. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih Saudara Kawi atas bacaannya sebentar tadi, dan Dr. Fakhur Razi Ustaz. Ya. Suka saya panggil Ustaz ya. Baik. Ini saya rasa konsep penyerahan dan hakikat kehidupan manusia tentang Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala dan kejadian-kejadian di muka bumi. Jadi mungkin doktor boleh huraikan makna latar belakang serta ayat ini, khususnya surah Az-Zumar ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Datuk Seri, sebenarnya ayat ini adalah di antara 7 ayat yang disebut sebagai ayat 7. Amalan ayat 7 ini biasanya para ulama kita anjurkan untuk menjadi usaha dan ikhtiar dan asbab supaya Allah Taala mempertahankan dan memperteguhkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memang hasil kemuncak daripada ketauhidan itu adalah tawakal. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa setelah ayat-ayat sebelumnya menerangkan berkenaan dengan ancaman-ancaman Allah Taala terhadap orang musyrikin dan janji-janji baik Allah Ta'ala terhadap golongan yang beriman dan bertauhid, kemudian Allah Ta'ala membasmi penipuan yang diketengahkan oleh orang musyrikin yang mengatakan bahawa berhala-berhala mereka itu mampu memberi manfaat dan mampu juga memberi mudarat. Begitu. Maka Allah Ta'ala membasmi penipuan mereka itu dengan mendatangkan satu ayat, iaitu apabila engkau bertanya kepada mereka berkenaan dengan siapakah yang menjadikan langit dan bumi, maka semua orang akan mengaku bahawa Allah menjadikan langit dan bumi. Okay. Kemudian dalam penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala itu ada yang kita bersahabat sehingga kita rasa sahabat kita itu mampu memberi manfaat kepada kita.
Dan ada juga yang kita bermusuh sehingga kita merasakan bahawa musuh itu mampu memberi mudarat kepada kita. Bermaksud hakikatnya semuanya dengan Allah, bersama Allah dan atas izin Allah. Mudarat dan juga manfaat. Lantaran itu Allah Ta'ala menyatakan bahawa katakanlah wahai Muhammad kepada semua umatmu bahawa cukuplah Allah bagiku. Bila Allah Ta'ala menyatakan kepada Nabi SAW supaya Nabi membuat satu bentuk deklarasi bahawa cukup Allah bagiku, bermaksud apa? Kalau Nabi pun menyatakan cukup Allah bagi baginda SAW, maka kita apatah lagi. Maka kita juga maknanya mengikut pedoman baginda Nabi SAW, cukuplah Allah bagiku, maka pada Allah kita bertawakal. Bertawakal tu bermaksud menyerah. Menyerah bukannya menyerah tanpa berusaha, tetapi menyerah dengan penuh sangka baik kepada Allah bahawa kalaupun usahaku itu menjadi atas anugerah Allah, kalaupun apa musibah yang menimpa kepadaku juga atas izin Allah, semuanya adalah untuk kita sentiasa sibuk dengan Allah. Betul, Dr. Sri, kurang lebih. Masya Allah. Saya rasa ini sangat menjelaskan apa akidah kita di Nusantara yang biasanya berpegang kepada akidah ahli sunnah wal jamaah yang sentiasa cuba untuk menyeimbangkan di antara usaha, doa dan tawakal dalam ikhtiar kita. Di samping kita berusaha, kita sedar ada Allah Subhanahu Wa Taala yang bakal menentukan, bukan menyerahkan sahaja nasib dan juga masa depan kita. Ya, kadang-kadang orang bertanya, Datuk Seri, maknanya mana mula dulu? Usaha dulu ke, tawakal dulu ke dan sebagainya. Maka kita dah merujuk kepada para masyaikh kita, secara praktisnya adalah semuanya dalam satu titik yang sama. Maksudnya intipati dari tawakal ini adalah sebagai praktikal ketauhidan untuk kita ma-Allah, bersama dengan Allah dalam apa saja keadaan yang Allah Ta'ala bentangkan pada kita, Datuk Seri. Ya, insya-Allah. Dan saya teringat bila ayat terakhirnya, teringat kepada beberapa zikir atau satu zikir di kampung saya. Ayat itu ialah hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan itu mungkin wajar kita amalkan untuk menggantungkan usaha dan ikhtiar kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Ustaz Dr. Fakhur Razi atas penjelasan yang cukup jitu. Dan insya-Allah kita akan bertemu lagi esok untuk sambungan siri 30 hari 30 ayat, terus bersama dengan Dr. Fakhur Razi dan Qawi, dan ikuti siaran ini secara berterusan. Semoga Al-Quran menjadi pedoman kehidupan kita lebih-lebih lagi di bulan Ramadan Al-Mubarak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.